أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى حضرة سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى مؤلف الكتاب الشيخ محمد ابن أبي بكر وأصوله وفروعه شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا استودعناك ما قرأناه فاردده إلينا عند حاجة إليه اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من كل شر نفسنا رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم افتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك قال الشيخ مؤلف رحمه الله تعالى. Pelajaran yang ketujuh, kita sambung balik perbincangan kita, Kitab Cahaya Pengenalan pada halaman ke-13. Halaman ke-13, pelajaran yang ke-7. Situ noh, teori. Pelajaran qala Syekhu Muallifu rahimahullahu ta'ala. Berkata pengarang Syekh Muhammad bin Abu Bakar. Nah, Syekh Muhammad ni dia tak ada pondok, tapi dia ada anak murid yang ramai. Dia merupakan salah seorang imam masjid di Raja cabang 3 Fatani. Masjid penting lah dalam kepimpinan pentadbiran kerajaan Fatani Darussalam satu ketika dulu. Jadi apa katanya? Dia kata sin soal apa erti hukum. Apa erti hukum? Maknanya kita dah mula nak masuk perbincangan, ataupun kita masih lagi berada pada dasar perbincangan. Perbincangan ilmu tauhid ini kita nak membicarakan perkara yang kita katakan benda yang kita nak berpegang dengannya. Ma yu'taqadu, barang yang kita nak beriktikad, yang diiktikad dengannya, dengan barang tu berkaitan dengan Allah, ketuhanan, kerasulan, dan perkara sam'iyat. Jadi sebelum kita nak bincang yang sana saat gini, kita tahu dulu asas perbincangan tu. Makna sebelum kita nak buat rumah ni, kita kena ada berkakah dulu. Tengok tiang hak berapa kaki, simen hak jenis apa, simen plaster tak sama dengan simen konkrit. Tak? Batu tak sama, batu kasaran lain, batu konkrit lain, batu jalan lain, macam-macam lah. Pasiak plaster tak sama dengan pasiak batu simen biasa ni kat bata. Jadi kita nak tahu bahan-bahan ni dulu. Kita dah sembang sebelum ni, kita dah sebut, maka kita masuk sikit lagi. Nak cerita tentang hukum akli, hukum syar'i dan hukum adi ni. Tapi pengarang kita mulakan dulu, dia kata apa erti hukum. Hukum tu apa? Kita boleh tulis dulu ketetapan. Hukum yang dikatakan hukum ni apa? Ketetapan. Sembahyang dihukum sebagai wajib, makna sembahyang ditetapkan sebagai wajib contohnya.
Apa hukum puasa bulan Ramadan bagi seorang mukallaf? Hukumnya, ketetapannya wajib. Apa hukum berpuasa pada hari Isnin dan Khamis lain daripada Ramadan bagi seorang mukallaf? Hukumnya adalah sunat, yakni ketetapannya adalah sunat. Itu masuk hukum. Maka ditanya di sini, apa arti hukum? Apa arti ketetapan tu? Jim jawab, artinya meisbatkan. Nak molek kita tulis siap Rumi pun tak apa. Kalau kita mengaji dengan Tuan Guru Haji Abdul Wahab Hassan, tak ada dah tinggal dia lah ni. Dia, Tok Guru Jilah Ukit Lada, Baba Azhari Gulau, apa lagi? Pak Tihmat tak ada dah, meninggal dah itu. Tihmat 2-3 bulan lepas 4-5 bulan lepas lah. Pak Tihmat Pulau Nerang tak ada dah. Hak tua-tua tu panggil ulama sepuh, ulama sesepuh. Mana kalau kata kerih tu, sepuh tu hak pemegang tu, hak paling penting. Tak ada tu pegang kerih pun sengit. Jadi kita ni ulama-ulama ni, orang alim ni ramai, tapi hak pemegang dia tu ulama-ulama tua. Ulama tua ni kadang cakap pun tak apa nak jelas. Dengan tela dia, kena-kena ulama hak biasa kena stroke pula. Cakap tak faham. Jalan pun sengit-sengit, dia seret kaki. Tapi pada dia tu ada keberkatan. Kita tengoklah Allahyarham Profesor Datuk Harundin. Kalau tengok pada nisbah, ada orang duk sebut lah, kalau kata orang merawat dengan dia ni 10 orang 7 ke 8 insya-Allah sembuh. Dia tak dapat lah 10 per 10 doktor pun kalah kan. Ni pun doktor juga, doktor rawatan alternatif kan. Tapi kalau kata 10 orang 7 orang 8 orang insya-Allah ada kesan. Ada kesan. Hak sembuh terus pun ada ramai. Tanya pasal apa rahsia dia selain pada ikhlas. Ikhlas memang dia ikhlas sungguh. Sibuk lagu mana pun, hari Isnin memang dia di Darussyifa. Kalau dia duduk di Malaysia, di Darussyifa. Isnin ke Selasa tu, Isnin kot, tak ingat lah, lama tak pergi no? Mana hari tu siapa nak jumpa Datuk Arun ni, satu dunia boleh jumpa, pergi Darussyifa. Pergi tu dia orang potong beratas sampai ke bawah. Maknanya yang pertama ikhlas tu insya-Allah, itu tak apa dah. Tapi yang paling penting yang nombor 2 kita nak sebut ni, masaknya ataupun matangnya amalan tu. Macam Allahyarham Profesor Datuk Harun, dia antara amalannya tariqat Naqsyabandi lah kan. Dia duk bawa benda tu bukan baru. Macam anak-anak murid dia ni, kita semua ni kena dia wajibkan paling kurang, paling kurang Fatihah 7 kali tiap-tiap lepas sembahyang fardu. Hak tu paling kurang. Hak itulah pendinding kita, hak itulah kita punya vitamin kita, hak itulah kita punya kekuatan kita. Kakak kita pergi rawat orang, kita bukan dah baca sangat. Kita kan dah baca sangat, kita pegang orang tu. Ni hak sama jantina lah, hak boleh kita pegang. Ya. Ya Allah, kena hati kita ni, ya Allah. Sambil-sambil kita baca Fatihah sekali tu, Fatihah mesti baca. Darussyifa nombor 1 Fatihah lah. Dia tak ada jampi pelik-pelik. Sambil-sambil tu kita nak, ya Allah, aku ambil 7 kali Fatihah yang aku baca, tak kira lah mana-mana fardu, sedekah ke dia ni. Moga-moga dengan sebab sedekah Fatihah tu jadi sihat. Tu kita. Jadi nak cerita Allahyarham Profesor tadi ni, Profesor Datuk Harundin, dia ni amalan tak tahu berapa puluh tahun dah ni, matang dah, masak dah. Maka tak pelik lah kenapalah doa dia mustajab. Jadi kita kena lagu tu lah, kena berpanjangan. Masa tak boleh semangat, Ustaz, semangat betul hilang semangat. Tak, semangat Ustaz, betul hilang semangat. Maitan semangat tu semangat sungguh. Kira tadarus pun nak live lah. Mai hilang semangat tu, dia mula. Jadi kena lagu tu, kena sentiasa berterusan semangat ni, berkawan dengan orang alim insya-Allah. Jadi memang nak abang katanya, tu antaranya lah. Jadi tinggal Tuan Guru Haji Abdul Wahab Hassan lah, tinggal ada pun dia lah. Dia tu pun tak boleh mengajar dah, suara tak apa nak terbit dah. Kita ingat mengaji kat dia dulu ni, sambil mengaji ni boleh lena. Dia kan ada kecil manis tak silap aku, bila dia mudah lena, tengah-tengah wajak lena, siap berdengkok lagi, krong. Weh, bukannya satu saat 2 saat, kadang-kadang sampai 2-3 minit. Yang kita ni duduk tunggu tak berani nak gerak tak berani, takut hilang berkat. Sungguh pangai tu ada lagi, tapi ni tak apa nak ada lah ni. Allah dia maki ustaz-ustaz ikut dan tu lah. Dulu pangai tu alhamdulillah ada lagi. Dulu nak korek hidung pun tak berani. Lari masuk jamban korek hidung, malu adab orang dulu. Lah ni tak ada.
Baik. Jadi tak tegur. Sampai dia bangkit sendiri. Karamah yang kita saksi dengan mata sendiri bukan sekali, berkali-kali, boleh kata tiap kali. Bila dia jaga, dia akan baca tak mana dia berhenti tadi. Walaupun dia tertidur tengah-tengah baca, terlena. Kalau kita bangkit, tak mana ni? Kita hak muda, jangan kata tidur, tak tidur pun. Tak saatnya berhenti tak mana tadi ni. Ingat tak? Tak mana? Mengisbatkan. Apalah sikit. Tapi dia tak lena siap berdengkak, bangkit, sambung tentu. Ni karamah dia. Nak cerita apa? Tengah-tengah baca, angin tiup, prum, baca muka surat depan pula. Angin tiup ni, prum, terbang belah ni pula, baca muka surat belakang pula, ikut dan dia. Tapi berkat duduk dengan dia tu, berasa ilmu tu. Jadi apa pesanan dia? Nak cerita pesanan dia tu. Pesanan dia kata bila mengaji, niat nak mengajak, dia kata. Jangan hanya mengaji ni semata-mata nak isi masa kosong. Dah tak ada nak buat apa di rumah, marilah masuk kuliah maghrib. Dengar gila orang tu nak kata apa. Mari belah baling. Dah. Dah kebetulan ada kuliah, ustaz pun mari. Duduk gila. Tak, jangan niat lagu tu. Niat nak mengajak. Aku mengaji ni, aku nak mengajak. Nak mengajak siapa? Ngajak anak kita, bini kita, cucu kita. Ni kitab ni cukup senang. Kalau kita tengok di muka surat depan tu, Tok Guru dia tulis dah. Tok Syekh kita pengarang tulis, dia kata apa? Bagi saudara-saudara yang memulai bertaktih. Nampak dia tulis. Kita hurai dulu muka surat depan tu. Mana kitab ni objektif penulisan dia menggunakan metodologi yang sangat mudah. Untuk apa? Bagi saudara-saudara yang memulai bertaktih. Nah, tanpa taktih ni. Orang adik tahu taktih? Taktih. Orang tu tahu. Kebelah kita ni ada lagi taktih. Orang tu kata apa kat cucu dia? Tok lah selalu. Tok Wan dia tak apa nak layan sangat. Tok Wan habis kuat, habis cemuh dia buat ronda pergi kedai beli coklat. Tok lah tok. Taktih. Tak? Adik dah nak? Tak dah? Tak ingat ke masa tu? Tok nak suruh berjalan, dia kata taktih. Taktih. Apa maksud taktih? Ma qabla berjalan wa ba'da merangkak. Tu maksudnya. Barang yang sebelum daripada berjalan, tapi selepas daripada merangkak. Lepas pada merangkak dia buat apa? Dia berdiri dan dia atok tapak. Dia tak berjalan lagi, dia baru duduk belajar atok tapak, duduk belajar imam badan. Nisbah itulah metodologi penulisan kitab ini dinisbahkan begitu. Maknanya mudah. Maka tidak ada, kita katakan no excuse. Tidak ada lagi alasan untuk kita katakan tak boleh kita nak mengajak, insya-Allah. Jadi kitab ni kita aplikasikan. Alhamdulillah. Baik. Apa kata pengarang? Apa arti hukum? Jim jawab, erti hukum mengisbatkan. Apa maksud tu makna yang kita sebut tadi? Tuan Guru Haji Abdul Hasan dia kata apa? Niat mengaji tu nak mengajak. Bila kita niat nak mengajak, kita akan tulis elok-elok ni. Tak ada perkataan pun yang kita akan tinggal kecuali bila kita baca balik kita tahu perkataan tu tulis apa. Maka antara pesanan Tuan Guru dia kata buh baris. Tuan Guru dia kata buh baris. Kita boleh baca lepas ni. Tapi kalau saya kadang-kadang ada ikut juga panggil seorang dua guru, tulis rumi terus. Kadang-kadang buh baris pun kita tak apa nak disebut, buh rumi terus. Rumi mengisbatkan. Lepas ni nak baca, tahu dah, mengisbatkan. Daripada perkataan sabata. Sabata yasbitu tu. Sabit. Mengisbatkan. Yakni dalam kurungan tu ada menetapkan. Tu maksudnya. Dia disabit kesalahan. Contohnya, dia disabit kesalahan mencuri. Mana dia ditetapkan sebagai bersalah kerana mencuri. Maka sabit kesalahan, denda berapa sekian. Contohnya lah. Baik. Itu maksud sabit isbat, menetapkan, ditetapkan. Apa yang kita nak tetapkan? Suatu pekerjaan. Ni kita kena faham bahasa kitab dulu dia kata pekerjaan. Pekerjaan mana? Suatu perkara. Kita nak tetapkan suatu pekerjaan ataupun satu urusan ataupun satu perkara tu. Contohnya apa? Rip. Kita nak lah rip kita ni main dia jauh naik motor ni. RM10 dengan RM2. Mana lagi besar? Betul kan? Lepas tengok elok kan? RM10 dengan RM2 mana lagi banyak? Besar banyak samalah, mana lagi banyak? RM10 dengan RM2 mana lagi banyak? RM2 banyak RM10 banyak sakit cikgu boleh bagi RM2 ke adik. RM10 adik atas RM10.
Tahu di mana? Mana dalil kata RM10 banyak lagi daripada RM2? Surah mana? Hadis sahih mana? Tu dia panggil dalil naqli. Tapi masalah ni tak payah dalil naqli, dalil akli. Orang kapiak pun boleh jawab. Tahu di mana? Tak akul, fikir. Ambil duit RM1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hak ni pula 1, 2. Mana lagi banyak? Hak RM10 lagi banyak. Maknanya dia dipanggil apa tu? Proses apa? Mengisbatkan, menetapkan suatu pekerjaan, suatu urusan ataupun satu perkara. Perkara mana? RM10 ni aku tetapkan, aku isbatkan sebagai lagi banyak pada RM2. Hang kata pilih lagu mana pun, aku takkan goyah akidahku. Akidahku RM10 lagi besar daripada RM2. Itu maksud akidah. Jadi nisbah yang sama kita nak bawa kepada teologi akidah kita kepada Allah. Apa dia? Allah Ta'ala ni ada. Tahu mana kata ada, mana bukti, mana dalil? Jawabnya, ada alam ini. Tu. Kita isbatkan sebagai ada, buktinya ada alam ini. Apa kaitan? Nak cari signifikan lagu mana? Kita katakan, apa kaitan ada alam ini dengan adanya Allah? Kita kata, cuba tengok masjid ni Andalusia yang besar, tersegap indah. Orang yang baru sampai dia tengok-tengok masjid ni ada, siap dah. Kita katakan dia, masjid ni ada, tak ada seorang pun kontraktor yang buat. Masjid ni ada dengan sendiri. Dia tak percaya. Walaupun dia tak pernah tengok pun masjid ni dibangunkan. Dia main-main masjid ni dah ada dah. Tapi dia tetap tidak akan percaya masjid ni ada dengan sendiri. Habis tu, akal dia tak aku, dia fikir masjid ni mesti ada tukang dia. Macam tu lah alam ni. Walaupun kita tak nampak tukang. Kita mari-mari masjid ada dah, tak nampak pun tukang dia. Kita selit-selit alam ada dah, tak nampak pun tukang dia. Tapi akal kita yang putuskan. Jadi itu dipanggil mengisbatkan, menetapkan. Satu pekerjaan. Atau menafikan dia. Ataupun kita nak, tadi kita tetap, lawan kepada tetap adalah menafikan. RM10 besar daripada RM2, aku tetapkan begitu. RM10 kecil daripada RM2, aku nafikan. Itu maksud tetap dan nafi tu. Habis. Seperti alam. Jangan baca alim. Alim orang alim. Alam, apa maksud alam? Ma siwallah. Apa itu alam? Ma siwallah. Barang yang selain daripada Allah, itulah alam. Tak kira lah apa benda pun, selain daripada Allah, itulah alam. Lepas tu kita kena ingat balik, dalam ilmu teologi ataupun ilmu tauhid yang sedang kita belajar ini, ada term-term dia. Yang kita sebut sebagai terminologi dalam apa saja fan ilmu, dia ada. Apa term-term dia dalam ilmu tauhid? Masalah kalau kita sebut merujuk kepada makhluk, 4 panggilan. Yang mana 4 panggilan ni merujuk kepada makhluk. Panggillah ke mana pun, benda yang sama aja. Apa dia? Yang pertama, makhluk. Makhluk. Apa maksud makhluk? Yang dijadikan, merujuk kepada makhluk lah. Satu. Kalau yang menjadikan dipanggil khaliq, yang dijadikan dipanggil makhluk, isim maf'ul. Yang kedua, ada kalanya juga makhluk dipanggil sebagai alam. Ni kita sebut ni, alam. Makhluk juga dipanggil alam. Arif juga alam, handphone juga alam, mikrofon juga alam. Yang kami tak alam semesta, alam semula jadi, alam cakrawala. Jangan duk sama hak kita bercakap dengan ilmu tauhid. Setiap ilmu tu ada term-term dia. Dia tak sama. Wajib dalam ilmu tauhid berbeza dengan wajib dalam ilmu fiqh. Wajib dalam ilmu fiqh maksudnya ma yuthabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Buat dapat pahala, tinggal dijanjikan seksa. Contohnya sembahyang fardu 5 waktu. Adapun wajib dalam ilmu tauhid, ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu. Barang yang akal kita tak tergambar, makna tak boleh terima kalau kita benda tu tak ada. Makna mesti Allah Ta'ala tu ada sifat pelihat contohnya. Itu dalam ilmu tauhid tak sama, walaupun persebutannya sama. Samalah alam tadi. Alam dalam percakapan kita harian tu, itu cerita lain. Dalam ilmu tauhid, alam bermaksud ma siwallah, barang yang selain daripada Allah. Tak kiralah matahari alam, langit alam, kipas alam, masjid alam, semua alam kecuali Allah. Itu maksudnya. 2. 3. Apa dia? Terkadang makhluk juga disebut sebagai mungkin. Mungkin. Apa maksud mungkin? Boleh ada, boleh tak ada. Wajaizum bi fadlihi wa adlihi tarkulli kulli mumkinin ka fi'lihi. Tu duk di
Madrasah Misbah Falah zaman Allahyarham Tuan Guru Haji Saleh Ahmad, wajib hafal tu Arik. Tak hafal dia kutir dengan jari sampai keluar isi kulit tu. Cengih sungguh. Tapi sambil dia kutir, dia duk kenyih. Duk gelak. Kita ni keluar usi perut dah. Keluar kulit perut dah, bukan isi kulit. Jadi wajaizun bi fadlihi wa adli tarkulli kulli mumkinin ka fi'lihi. Makna Allah Ta'ala tu terserah. Dia nak buat kita pun boleh, tak mau buat kita pun boleh. Maknanya kita ni boleh ada, boleh tak ada, boleh hidup, boleh mati, boleh kaya, boleh miskin, boleh sakit, boleh sihat. Kau suka? Boleh belakang, dua-dua boleh. Lepas tu kita dipanggil mungkin. Orang Melayu pun cakap juga mungkin, cuma Melayu dia ada dengung sikit. Mungkin dia ada dengung sikit. Kalau orang putih dia kata maybe. Maybe. Do you want go to my celebration majlis apa, tak kira lah apa aku. Boleh hampir rumah aku kan? Hang boleh mari dak rumah aku? Dia nak interview kita. Kita pun kata maybe. Mungkin aku pi, mungkin aku tak pi. Tengok keadaan. Tengok keadaan. Tak malah tak mana cakap orang putih saja duk belakang-belakang duk bagi arik seronok jadi maknanya maybe, mungkin pi, mungkin tak pi. Hujan tak ni? Maybe hujan, maybe tak hujan. Mungkin hujan, mungkin tak hujan. Sebab apa? Sebab nama pun mungkin. Mana makhluk ini juga dipanggil mungkin. Dalam Arab panggil mungkin, Melayu panggil mungkin tu. Habis 3 dah. 4. Apa dia? Ada kalanya juga makhluk dirujuk ataupun dipanggil sebagai hudus ataupun hadithun. Bahasa Melayu kita kata baharu. Itu kita baharu alam ini, baharu. Baharu ni pun sama. Janganlah kita samakan seperti mana bahasa kita nak cakap hari-hari tu. Kereta baru, kereta lama, rumah baru, rumah lama, bini baru, bini lama. Tak. Bukan maksud lagu tu. Baharu dalam ilmu teologi ataupun tauhid ini maksudnya sesuatu yang ada permulaan. Jadi semua benda ada permulaan kecuali Allah. Matahari baharu. Sebab apa? Matahari pada permulaan dia. Dulu tak ada. Kemudian diadakan oleh Allah. Langit baharu. Syurga baharu. Semua baharu. Kita baharu. Maknanya ada permulaan, ada starting, ada date of birth dia tu. Tarikh lahir atau tarikh pembuatan, tarikh penghilangan dan sebagainya. Tu makna 4 benda ni. Kita cerita bila sebagai recap cuti lama hari tu ni PKP, recap balik, ingat balik. Seronok ni tauhid tu. Dia halusi. Dia halusi sungguh. Kita bercakap pun jadi betul. Tak mau cakap sembarangan. Takut lagi jadi jabariyah. Cakap lebih sangat saya jadi qadariyah pula. Itu orang yang ada akidah dia cakap ni jaga bahasa dia. Baik. Jadi dia kata sini seperti alam ini baharu, bukannya qadim. Siapa kata? Tahu di mana? Ni dipanggil apa? Kita kata alam ini baharu. Alam, apa maksud alam? Perkara yang selain daripada Allah, semuanya baharu, semuanya ada permulaan. Bukannya qadim, bukannya sesuatu yang tiada permulaan. Qadim maksudnya sesuatu yang tiada permulaan. Jadi yang nak menetapkan tu apa? Akal kita. Hukum kita nak tetapkan. Habis. Soal benda ni mudah aja mudah aja. Tapi kadang-kadang kita ada buat hurai rajak sangat, orang jadi payah balik. Kena jadi SS, orang panggil SS, syok sendiri. Syok sendiri hurai panjang-panjang. Benda kitab tu mudah dah Tok Guru buat untuk orang yang bermulai bertaktih. Baca sudahlah. Hurai aja jadi payah balik lah. Kita masuk boleh. Maka kata pengarang sin soal, kepada berapa bahagi terbahagi hukum itu? Kita dah tahu dah hukum itu apa? Ketetapan. Kita nak menetapkan sesuatu. Contohnya kita tetapkan alam ini baharu, bukannya qadim. Kita tetapkan alam ini dia ada permulaan, dia bukannya tiada permulaan. Okey, itu ketetapan tu. Okey, sini dia tanya pula, jadi dalam bab hukum ni ketetapan ni ada berapa bahagi? Si Jim jawab kepada 3 bahagi. Mana kita tahu dah lepas ni hukum dia ada 3 bahagi. Yang pertama hukum syar'i dia panggil. Hukum syar'i, hukum syarak. Yang kedua hukum adi. Hukum adat lah. Hukum syar'i ni hukum yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul.
hukum yang ditetapkan oleh Allah dan dibawa oleh Rasul. Setengah guru dia sebut lagu tu. Hukum yang ditetapkan oleh Allah dan dibawa oleh Rasul. Rasul buat mari. Bukan Nabi wajibkan kita semayang. Allah Ta'ala yang wajibkan kita semayang. Sebab tu Nabi dipanggil syarak majazi. Syarak Nabi itu macam empunya syarak, empunya agama ni. Dialah pemilik agama ni. Dialah tuan kepada agama ni. Tapi hakikat tuan yang sebenar yang menentukan ni wajib, ni sekian adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi ni hanya majaz saja, pinjaman saja. Kita katakan gitu. Habis tu hukum syarak. Apa hukum syarak? Hukum yang ditetapkan oleh Allah dan dibawa oleh Rasul. Yang kedua hukum adi. Mana hukum adi ni? Hukum yang kebiasaan. Adi ni maksudnya adat. Adat apa maksud adat? Kebiasaan. Itu maksud adat. Lagu mana kebiasaan? Lagu mana? Contoh, pisau memutuskan. Contohnya pisau pada adat memutuskan. Hang tahu mana kata pisau ni memutuskan? Setelah diuji berkali-kali. Dia ambil pisau, putihlah. Mana natijah yang terbaik adalah pisau pada adatnya, pada kebiasaannya memutuskan. Itu pada adat, bukan pada akal. Pada akal kita tak kata pisau memutuskan. Pada akal kita kata Allah yang memutuskan. Pisau harus saja memutuskan, bukan wajib. Kerana hakikat yang memutuskan adalah Allah. Kalau pisau wajib memutuskan, tak berlakulah kisah Nabi Allah Ismail alaihi salam yang lehernya tak terputus disembelih oleh Nabi Allah Ibrahim. Jadi maknanya pisau harus saja memutuskan. Tapi adat kata apa? Adat kata wajib. Duk putus, hirih putus. Mana wajib pisau memutuskan. Tiba-tiba hirih tengkok Nabi Allah Ibrahim tak putus. Maka mahkamah adat tak boleh lagi bicara kes tu. Dah terkeluar daripada seksyen dia dah. Kita katakan dia punya bidang kuasa dia. Pasal tak pernah berlaku ni. Macam mana boleh putus, hirih tak putus ni? Maka dibawa ke sini ke mahkamah rayuan, bukan. Mahkamah akal dipanggil. Istilah macam tu lah. Mahkamah ni tak boleh bicara dah ke ni. Kena pergi ke mahkamah tinggi, mahkamah persekutuan, mahkamah rayuan, tak kisahlah. Kita sebut sebagai mahkamah akal. Bila pergi ke mahkamah akal kata apa? Harus. Kenapa pisau tak putus ni? No wonder, tak pelik lah. Sebab apa? Yang memutuskan bukan pisau. Yang memutuskan adalah Allah. Pisau harus saja memutuskan. Tu. Sepatutnya api ni membakar. Tiba-tiba Nabi Allah Ibrahim tak terbakar. Mahkamah adat kata kami tak boleh bicara ke ni. Sebab dalam kami punya rujukan kami punya ni, ruang bidang kuasa kami, api mesti terbakar. Mesti membakar. Dalam kes Nabi Allah Ibrahim tak terbakar. Kena rujuk mahkamah tinggi, mahkamah akal. Mahkamah akal kata apa? Harus. Sebab yang bakar bukan api, yang membakar Allah. Tu nampak tu. Hak ni hak puak Wahabi tak mau ni. Dia tak mau mengaplikasikan fungsi akal. Kan? Bila kita menggunakan hukum akal, kita mengaplikasikan akal sebagai rujukan ataupun dalil dalam pengajian tauhid. Dia kata kenapa kena guna akal? Gunalah nakal Al-Quran dan hadis. Kita nak jawab lagu mana? Itu juga dia kata. Jadi cara mudah kita kata Al-Quran juga suruh menggunakan akal. Mana ayat Quran? Afala taqilun. Pendek Apakah kamu tak berakal? Tak ada akal ke? Mana tak guna akal ke? Gunalah akal. Maknanya kita mesti menggunakan akal. Kalau ada ustaz-ustaz, hari ni ada, tapi alhamdulillah lah negeri Kedah kita ni Tok Mufti Pancuang Wai lagi. Kalau ada di Masjid Surah lagu tu, buat report. Kita bukan kadang apa tuan-tuan, macam masjid kita ni besar insya-Allah lah, AJK dia terlatih semua dah. Tapi ada masjid-masjid hak baru duk naik tu pakai tangkap muat AJK ni. Ataupun haknya AJK ada urus tu hak biasa tu meninggal. Main masuk AJK baru. Kadang-kadang dia pun tak tahu apa. Bekas pencen-pencen mana kan. Main dah duduk di masjid ni, ambil jadi. Nak buat pengisian lagu mana? Tengok kat Facebook lah. Tengok kat YouTube. Sedaplah ustaz ni. Sedaplah Pak Long ni. Sedaplah doktor ni. Panggil mari sedap sungguh, memang sedap. Cakap tanpa tak sedap. Lama-lama cakap mohon pula lagi sedap. Kan? Duk mohon dalam bab akidah pula Tuhan ada tangan, ada kaki, duduk atas arah. Ni buat masuk dah kitab tu. Jual di Shopee. Pakat beli penuh.
beriman dengan tangan Allah, la haula wala quwata illa billah. Minta maaf, dalam bab fiqh kita boleh kawan lagi dengan Wahabi dan sebagainya. Sebab apa? Dia masih lagi ada tafri', ada mazhab-mazhab, dia bermazhab Hanbali dan sebagainya. Tapi dalam bab tauhid tak boleh. Noh, bab tauhid dia kena tegah. Noh. Baik. Jadi dia pun ambil mai. Lah kali seronok pun dah mula ada pengaruh, payahlah nak buat. Awak lama tak panggil ustaz tu mai. Kami dah suka dia, panggil lah mai. Oh, kita pun tak payah kena panggil juga. Lah kali jemaah pecah dua. Hak ni followers pemikiran hak macam ni. Hak ni pula pemikiran turas, tembung kelai. Jadilah satu surau dekat Pulau Pinang tu sampai hari ni. Dulu meriah. Sebut kata surau tu, seronok tu. Lah ni pecah. Orang hak yang wirid kan, hak wirid, hak orang hak tak wirid, orang hak yang ni bila wirid dia tengok kita ni, supaya orang sesat. Dia tengok kita wirid secara jemaah tadi ni, baca doa sama-sama, dia tengok kita macam kita ni orang sesat. Sebab apa? Kita buat benda hak Nabi tak buat. Bagi dia dia nampak kita ni macam ahli neraka. Sebab apa? Sebab sambut Maulidur Rasul. La ilaha illallah. Pemikiran lagu ni. Jaga-jaga. Maka kata pengarang lagi di sini yang ke hukum akal. Tahu di mana macam mana kena guna akal? Quran juga suruh menggunakan akal. Nabi Allah Ibrahim saat mula mencari Tuhan, mana nak menceritakan bagaimana menentukan bagaimana wajibnya kita mencari hakikat kebenaran, dikisahkan dalam Al-Quran kisah Nabi Allah Ibrahim melihat, matahari ni Tuhan barangkali. Sebab apa? Nisbah terang. Tiba-tiba mari malam nak kena pergi cari lilin, nak kena pergi cari pelita, cari jamong, cari panjut. Tahu tak adik panjut? Tak guna dah lah ni, tanya orang tua-tua lah, dia mahu tahu. Jadi matahari tak boleh tolong, matahari bukan Tuhan. Tiba-tiba pergi tengok langit, nampak bulan. Cantiknya bulan. Dia kata pula mungkin bulan ini adalah Tuhan, nisbah cantik. Mari esok siang, bulan kalah dengan dengan terangnya matahari. Tuhan tidak bersifat dengan kalah, maknanya bulan bukan Tuhan. Akhirnya berjumpa dengan Tuhan yang tak terkalah, Tuhan segala-galanya. Tu dipanggil apa tu? Akal lah tu. Nabi Allah Ibrahim mengajarkan kepada kita fungsi akal. Baik. Soal apa erti hukum syarak itu, dia mula nak cerita pula dah. Tadi kita kata hukum ni terbahagi 3, syarak, adi dengan akal. Ni nak cerita pula syarak tu apa. Jim jawab erti syarak, yakni apa? Titah Allah Ta'ala. Apa maksud titah? Perintah Allah Ta'ala. Titah atau perintah atau rentah atau arahan Allah Ta'ala yang bergantung dengan segala perbuatan mukallaf. Hak mana Tuhan perintah kita, hak ni wajib sembahyang fardu 5 waktu sehari semalam, wajib. Puasa bulan Ramadan wajib. Puasa Isnin Khamis sunat. Tuntut buat sebagai tuntut yang tidak putus, dia panggil. Dan kitab Jawi kan, berzina haram, tu dia panggil ketetapan syarak ni, haram. Minum arak haram, makan baby haram. Tu maknanya ketetapan syarak, dipanggil hukum syarak. Mana titah perintah Allah Ta'ala yang bergantung dengan perbuatan kita. Habis. Mudah je kitab ni, soal terbahagi hukum syarak itu kepada berapa bahagi. Dia tak hurai lagi hukum akli, dia tak hurai lagi hukum adi, dia nak hurai dulu hukum syar'i ni. Kita tahu dah hukum syar'i ni apa dia? Ketetapan, rentahan, perintah, arahan daripada Allah yang bergantung dengan perbuatan kita mukallaf ni. Dia ada 5 jenis. Hak ni hak kita kena faham sungguh-sungguh ni. Hak ni hak puak-puak yang tak asal ni suka membinaahkan orang ni, dia kalah tang ni. Bukan kita nak menang. Tak menang pun tak apa, tapi duduk dalam kebenaran. Tak pandai cakap pun tak apa, tapi duduk dalam kebenaran. Supaya seorang tu imam tu duduk di kampung. Tak mahu sebutlah kampung mana, pergi dekat kampung kita kat lah. Duduk di kampung, adalah seorang pelajar ni, anak Korea kampung lah, nak pergi mengaji luar negara. Tok Iman ni tumpang seronok anak Korea nak pergi mengaji luar negara. Anak Korea kita mana ada lagi mengaji luar negara, pergi mengaji luar negara. Pergi bukan di Mesir lah, bukan di Mesir, negara lain. Bukan di Mesir, bukan di Morocco, bukan di Jordan, negara lain. Elok ngaji habis balik lah. Saya tak ingat balik cuti ke balik terus tak ingat, tapi dia balik mai. Balik tu pemikiran ekstrim, silap pergi mengaji. Orang pergi mengaji dia elok, mengaji ahli sunnah wal jamaah, dia tak pergi mengaji hak cara hak tadi ni. Hak cara hak aling semua bid'ah, dia seorang je tak bid'ah. Sampai peringkat dia marah tu imam.
Bukan marah ke mana? Tok Imam khutbah dalam bahasa Melayu. Nabi mana pernah khutbah dalam bahasa Melayu? Kalau masalah naik kereta, tak apa lagi, kereta tu dia kereta dunia. Tak apa lagi, padahal dunia tu agama belaka lah, mana boleh pisah dunia dengan agama. Tapi tak apalah, kita cerita dia kata nampak wajah agama. Khutbah dalam bahasa Melayu, khutbah tu rukun. Nabi tak pernah khutbah dalam bahasa Melayu. Pasal apa Tok Imam khutbah bahasa Melayu? Tok Imam dia bukan cerdik mana. Dia jadi Tok Imam pun sabit orang akik dia lah. Orang lain pakai tak mau habis, kalau motong, kalau menebah, kalau meracung. Dia ni kan dah tak ada orang nampak dia letak lebih sikit, dia mau angkat dia lah jadi Tok Imam. Nak jawab lagu mana? Dia jawab cara mudah-mudah dia. Dia kata apa? Aku khutbah dalam bahasa Melayu pun pekat lena habis kali dengan mumu. Kalau aku khutbah dalam bahasa Arab, kali dengan aku terletak habis. Hak duk khutbah bahasa Melayu, hak banyak duk lena khutbah bahasa Melayu lah. Belum lagi khutbah bahasa Arab. Ini ceritanya apa? Cara mudah jawab je. Tapi jawab tu betul tak? Betul. Sama lah sini pun. Dia kata apa? Kepada berapa terbahagi hukum syarak itu? Tu kita kena cerdik sini ni. Bila kita cerdik, mailah ustaz tu title apa, ketuk guru ke, doktor ke apakah, dia nak mohon kita tak boleh. Nampak dia kata apa? Terbahaginya jin jawab, terbahaginya kepada 5 bagi. Boleh baca 5 bagai. No? Yang pertama wajib, yang kedua sunat, yang ketiga haram, yang keempat makruh, yang kelima harus. Tak mau hurai sebab ke depan tu dia nak hurai. Dia masa buat apa no? Jadi 5 ni je. Carilah kok mana perbuatan mukallaf tak dapat lari daripada 5 ni. Daripada perkara yang harus perkara sampai perkara yang haram perkara. Tak boleh lari daripada 5 ni. Semua tergantung dengan 5 ni. Sebab itulah kalau ada mari duk mengajar kita, dia kata baca Yasin malam Jumaat, talqin, kunut subuh, sambut Maulidur Rasul, contohnya itu bid'ah, dia kata. Kita jangan duk kata apa lagi. Angguk dulu. Oh, terima kasihlah ustaz. Oh, mujurlah ustaz mari masjid kami. Kalau tidak kami duduk dalam bid'ah, dalam kesesatan. Terima kasih banyaklah, terima kasih. Ustaz mari cerita kata wirid sama-sama lepas sembahyang tu bid'ah, kan sambut Maulid itu bid'ah, apa sebagai bid'ah, mujurlah. Cuma kami ni orang jahil ustaz. Kami nak tanya jugalah kat ustaz. Alang-alang ustaz mari ni ustaz turun ceritalah sampai habis. Kan? Tolong cerita sampai habis. Apa hukum baca Yasin yang ustaz sebut tadi ni? Hukumnya apa? Kami nak tahu hukum. Kami tak mau tahu dalil. Sebab kami bukan orang pandai. Kalau ustaz cerita dalil pun kami bukan tahu betul tak betul ustaz cerita tu. Kami bukan kerti orang Arab pun kami tak erti. Kan? Kami tak pandai bahasa Arab. Ustaz tak cerita dalil, nak cerita-ceritalah, tapi kalau ustaz cerita pun kami tak faham. Bolehlah cerita, bagus cerita tu, tapi kami tak faham. Kita sebut cara-cara kita lah. Cuma kami nak tahu hukum je. Tu kami nak tahu. Sebab orang berlagu kami bukan nak kaji dah ni dalil mana hadis. Kami tak ada masa nak buka kitab sahih, mana sahih Muslim, mana sahih Bukhari, mana pula yang dia katakan apa namanya Quran juzuk. Kami tak ada cari dah. Fatihah pun baca tak betul. Masa bila pula nak buka nusuhai ni tak ada lah. Cuma kami nak tahu hukum saja. Sebab apa? Kami nak tahu benda ni boleh buat, kita boleh buat. Kalau tak boleh buat, kami nak tinggal. Jadi ustaz tolong sebut ustaz, apa hukum baca Yasin malam Jumaat? Apa hukum kunut subuh? Apa hukum sambut Maulidur Rasul? Apa hukum wirid berjemaah? Nak tahu hukumnya? Hukumnya bid'ah. Betul jawapan tu? Hukumnya bid'ah. Betul tak? Tak betul. Pasal apa tak betul? Ni kita dah mengaji dah. Hukum 5 je. Mari kat mana tambah satu lagi? Tanyalah ulama fiqh mana? Ulama fiqh Syiah pun jawab 5 je. Ni 5 je. Tiba-tiba hari ni pandai tambah satu lagi. Minta maaf ustaz, bid'ah bukan hukum. Bid'ah ni satu statement yang menceritakan atau memberi faham ni tak buat benda tu. Ada pun bila kita buat, kena tengok 5 ni pula. Ada benda yang Nabi tak buat, haram kita buat. Ya. Contohnya apa, karaoke ke apa tak kisahlah kan. Ada benda yang Nabi tak buat, makruh kita buat. Ada benda yang Nabi tak buat, harus kita buat. Ada benda Nabi tak buat, sunat kita buat. Ada benda Nabi tak buat, wajib kita buat. Tak kisahlah nak kiyah ke khutbah bahasa Melayu ke apa, tak kisah. Yang penting tu balik pada 5 ni je. Tak ada satu lagi bid'ah. Bid'ah bukan hukum. Bid'ah tu nak cerita benda yang Nabi tak buat sahaja. Kami nak tahu hukum, tak tolong bagi tahu hukum. Hukumnya bid'ah. Bid'ah bukan hukum, kami nak tahu hukum. Tak apa, saya lah main bulan ni, bulan depan jangan panggil saya Medah. Tak Medah. Benda yang samalah berlaku dekat kami masa di kampus dulu. Masa kami di kampus di Bangi dulu, aku tu main duk cerita. Ni baca hadis sahih Muslim. Pam cerita keadaan Nabi semayang, cerita masuk bab semayang subuh. Nabi, tuan-tuan,
sidang pelajar sekalian, nampak tak hadis ni? Tak dinyatakan Nabi baca kunut. Tadi kita sembahyang baca kunut tak? Dia tanya kita. Pelajar pun kata baca. Ikut siapa? Kami ikut mazhab Syafi'i. Dia tunjuk pula, ni Nabi. Yang ikut siapa? Mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu ulama. Ini Nabi. Nak ikut ulama kan nak ikut Nabi? Nampak soalan dia tu? Cukup jahat. Nak ikut ulama kan nak ikut Nabi? Tapi mujurlah dalam ramai-ramai tu ada seorang kawan kita dia lok-lak sikit. Orang Kedah juga. Orang Kedah dia lok-lak sikit. Tak ada adab ke? Dia mengkit. Tak malah doktor, kami ikut ulama. Tak ikut Nabi? Tak. Dia. Doktor pula terkejut. Tak ikut Nabi? Tak. Habis tu ikut ulama. Kenapa ikut ulama pula? Kenapa tak ikut Nabi? Dia pun jawab, macam mana kami nak ikut Nabi? Kami tak pernah jumpa Nabi. Yang kami jumpa daripada kena ahli batas sampai kena hadis sampai kena yang ahli hukum hakam dengan ulama. Dan ulama nak ikut siapa kalau tak ikut Nabi? Adakah kita berani kata Imam Syafi'i tak ikut Nabi? Imam Malik tak ikut Nabi? Imam Ahmad ibn Hanbal tak ikut Nabi? Imam Abu Hanifah bin Thabit tak ikut Nabi? Tak, semua tak ikut Nabi belaka. Doktor pula bila masa doktor jumpa Nabi? Tak jumpa juga. Doktor pun mengaji dengan ulama juga. Cuma ulama yang macam mana? Ulama yang hanya kata kita je yang sunnah, yang lain pada kita bid'ah. Tak main dah padu. Patutnya dia kuliah bulanan. Panggil pun telefon tak angkat dah. Jadi maknanya orang yang lagu tu dia hanya boleh makan di tempat orang jahil. Mana puak kita kena kemas dengan ilmu sungguh, baru orang tak boleh makan kita. InsyaAllah. Cukuplah sekadar tu. Sebab tu kalau kita tengok faham-faham pelik-pelik ni, dia timbul hujung-hujung ni bila mana manusia dah makin jahil. Dia bermain dengan semangat kemanusiaan. Konon-konon nak membela zakat, hentam institusi zakat. Padahal institusi zakat buat kerja cukup teruk. Tanya amir-amir tugas di Korea kita ni. Hintam institusi zakat. Padahal dia punya ejen-ejen negeri dia lah yang banyak bercamah di Selangor, dia kutip di Selangor tu. Padahal dia dah hentam zakat Selangor. Dalam masa sama dia hantar ejen-ejen dia untuk kutip zakat di Selangor. Sampai tahap kena masuk dalam khutbah teks Selangor, Jabatan Mufti pun kena keluar arahan, tak boleh. Dia panggil apa? Dia panggil apa? Wakil terima ni. Apa? Amir. Lupa. Amir ni sampai kena keluar arahan, Amir luar daripada Selangor haram kutip zakat di Selangor. Tapi dia duk hentam. Maknanya benda ni kita kena, kesimpulannya kita mesti ada ilmu. InsyaAllah kita manfaatkan sungguh kitab kita ni. Kita mengaji sungguh-sungguh, kemah sungguh-sungguh. Tak ada siapa boleh mainkan kita, tak ada siapa boleh makan kita. Kemudian kata, apa erti wajib pada syarak itu? InsyaAllah kita akan sambung nanti. Apa erti wajib pada syarak itu? Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. InsyaAllah mohon izin seminit 2 sebelum kita berdoa. 17, 18 dan 19 ni ada poster. Sekejap kita lah tempel lah no. Jemput belakang lah pi ke Pondok Sungai Karangan, Madrasah Islahiyah Pondok Sungai Karangan, Pondok Tuan Guru Haji Adnan. 17, 18, 19 pilah masa mana pun buat kenuri Maulidur Rasul no, pi masa mana pun. Tapi kalau tuan-tuan jenis minat ceramah ni pi malam lah. Malam pertama tu Ustaz Mat kecil Terengganu, hak kecil tak ni. Dia berjalan sama tinggi pelajar dia. Pelajar yang sekolah rendah. Ustaz Mat kecil. Hari pertama tu 17. 18 tu Malam Kesenian Islam. 19 Ustaz Abdullah Khairi. Tak jenis minat ceramah lah. Nak pi juga pondok tapi nak pi dengan ceramah lah. Tapi jenis minat mengaji, kalau boleh bawa anak bini pi mengaji 18 dan 19. Pagi sampai petang, pagi sampai petang. Hari pertama, hari 18 tu Syekh Rasul Osman Haji Majid Fatwa Negeri Pulau Pinang. 19 tu pula Pak Nyang Izzuddin, Tuan Guru Haji Wang Izzuddin lah, antara ulama sepuh negeri Kedah. Dia akan baca kitab Jawi yang nipih. Dan juga hujung tu ada periwayatan hadis mustasal. Pilah ramai-ramai. InsyaAllah sama-sama kita ambil keberkatan para ulama ni yang telah kurnia pada mereka. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Dan insyaAllah saya tinggalkan jugalah kat cikgu kan. Kalau siapa-siapa yang berhajat, yang boleh tolong, ada list sikit lah belakang ni 25 senarai. Aku nak kutip lah dengan adik-beradik, dengan keluarga. Seorang RM1, RM2, RM10, RM20, abang-abang kenuri. Program tu besar. Tengok-tengok duit baru ada 1,400. Nak jamu dengan lembu dengan kambing semua cukup. Jadi pergelih pakai-pakai kutip lah, pakai-pakai tumpang bak kenuri, niat untuk mak ayah kita. Nak bak kenuri membesarkan Rasulullah ni, niat bak kenuri. Bagilah ada 25 boleh ambil. Tak banyak, ada lebih kurang 5-6 senarai. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna sauda'naka ma qara'nahu farududhu ilaina 'inda hayatil. Ya Allah, simpankanlah, peliharakanlah, ingatkanlah segala ilmu yang kami baca, yang kami dengar, yang kami lihat daripada kebaikan ilmu itu, farududhu ilaina, keluarkanlah ilmu itu saat kami hendak menggunakannya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam. Alhamdulillah alamin. Taqabbalallahu minna minkum.